Dan seterusnya kita akan bersama dengan tamu istimewa kita untuk membincangkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri. Dah lama ni tak buat Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Oh, pastinya tahun ini satu kelainan untuk kita semualah. Setelah 2 tahun kita berperang dengan pandemik COVID-19, yalah 2 tahun tak dapat nak beraya, tak ada rumah terbuka dilaksanakan, tapi alhamdulillah tahun ini cukup istimewa kerana kita berada dalam fasa peralihan ke endemik. Dan dengan itu kita akan terus bersama dengan tetamu kita, Datuk Seri dan Sri Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang telah pun bersama kami di studio. Terima kasih Datuk Sri. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Masih beraya kita. Kepada Terence dengan juga Munawar. Terima kasih yang menjemput saya bersama pada pagi ini. Dan Munawar dan saya tak sabar-sabar menantikan sebenarnya Datuk Sri Majlis Rumah Terbuka ini. Jadi apakah harapan Datuk Sri untuk sambutan sebegini yang belum lagi diadakan pada skala begitu besar sejak 2 tahun ini? Ya, sejak 2 tahun. Harapan Datuk Sri. Ya, terima kasih di atas jemputan ini kerana kita sudah berapa lama sudah tak bersama pada 2 tahun. Jadi bermula 1 April bila dibuka sudah pintu utama kita, maka ini adalah peluang pertama sekali untuk kita bersama dengan rakyat dan juga pelancong-pelancong yang datang. Dan harapan kita dari program seperti ini ia menjadi satu tanda penanda aras untuk orang semua, orang Malaysia ataupun orang luar dari Malaysia untuk melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana kita dapat membawa satu masyarakat majmuk bersama dengan dalam satu negara di mana kita dapat mempamerkan pelbagai warisan kita dan juga budaya kita. Kita juga dapat pada kali ini untuk meningkatkan ekonomi negara melalui aktiviti seperti ini. Ramai orang bertanya dengan saya kenapa kita boleh meningkatkan ekonomi. Tapi boleh saya ceritakan kalau kita bercakap mengenai harapan kita untuk mengadakan aktiviti seperti ini, terutama sekali MRTM ini sudah berapa lama tidak ada, ianya merapatkan lagi silaturahim di kalangan ramai masyarakat kita. Dan pada masa inilah kita mempamerkan banyak talent, bakat dari segi kemahiran memasak, menunjukkan budaya seni mereka, pakaian dan juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan semasa MRTM ini. Ya, Terence, ini harapan kita ia menjadi satu program yang akan diadakan berterusan setiap tahun di mana saja di Malaysia ini. Bukan saja di Terengganu. Tapi Malaysia ini sebuah negara yang begitu unik sekali. Setiap negeri mempunyai keunikannya sendiri. Ya, Sudah pasti, Datuk Sri, pasti ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang tertanya mengapa Terengganu dipilih sebagai lokasi penganjuran utama untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia 2022 ini. Ya, sebenarnya setiap negeri diberi peluang dan pada kali ini Terengganu dan seperti yang saya nyatakan, Malaysia ini mempunyai adalah sebuah negara yang begitu unik sekali. Di negeri Terengganu mempunyai penduduk utamanya kebanyakan orang Melayu, orang Islam, dan mereka boleh mempamerkan budaya Islam, budaya Melayu yang ada di Terengganu. Mereka mempunyai banyak bakat, ada yang perlu dipamerkan. Sebenarnya banyak aktiviti boleh saya kongsikan nanti apa yang boleh dilakukan di Terengganu. Jadi kali ini negeri Terengganu merupakan satu negeri yang mempunyai produk pelancongan yang banyak sekali. Banyak pulaunya dan juga malah ada tasiknya juga yang boleh menarik pelancong selain daripada adat budaya mereka. Dan juga di situlah orang kata gedung untuk batik, kraftangan batik Malaysia, dan juga banyak kraf tangan yang lain. Dan semua ini adalah produk pelancongan. Jadi ini yang menyebabkan kita pada kali ini kita bawa ke Terengganu dulu. Setelah begitu lama kita telah tidak bertemu dengan orang di Pantai Timur. Jadi kita nak membawa orang ramai untuk ke Pantai Timur. Selain pada itu juga saya rasa adalah penting untuk kita
menunjukkan ataupun mempamerkan adat budaya kita kepada anak-anak muda. Sebab ramai orang muda kita yang telah pergi belajar di luar negara. Jadi kadang-kadang mereka tertinggal juga dengan adat budaya mereka. Jadi ini yang kita nak kekalkan, budaya warisan kita yang mereka harus mengetahuinya, dan mereka akan menjadi generasi yang akan menyambung budaya ini untuk negara kita. Jadi kestabilan politik yang ada dalam negara kita juga menjadi satu landasan bagi membolehkan kita menganjurkannya di Terengganu juga. Jadi banyak lagi yang perlu dikongsikan, bukan saja kepada orang luar tetapi kepada orang Terengganu sendiri. Saya amat berbangga kerana di Terengganu mempunyai banyak produk pelancongan, dan saya mendapat maklum bahawa tempat-tempat homestay, villa mereka, hotel, kebanyakannya dah penuh. Telah menerima banyak dia punya tempahan sehingga hampir hujung tahun. Jadi ini adalah satu petanda di mana ekonomi kita sudah mula pulih. Tadi Muanawar menyebut mengenai kita sudah sampai ke fasa peralihan endemik. Ini yang kita nak lihat, di mana apabila kita sampai ke tahap itu, apa yang harus kita lakukan? Kita orang putih kata kita perlu capitalize dan monetize, menguangkan apa yang ada di dalam di seluruh kawasan kita sendiri. Saya pertama kali menjadi Menteri Pelancongan. Pertama sekali saya dahlah kita dalam keadaan COVID, tapi saya menganjurkan khusus apa itu pelancongan untuk memberi kesedaran kepada orang kita, sebab banyak produk kita yang kita tidak sedari bahawa ini boleh menarik pelancong untuk datang ke tempat kita. Kampung-kampung tau. Kampung-kampung mereka boleh membuat makanan-makanan yang mungkin tidak ada di kawasan lain. Tapi di Terengganu ada. Apa keistimewaannya? Saya tahu nasi kandar ke? Nasi kandar. Nasi dagang dekat dekat jembatan tu. Jembatan nasi dagang. Nasi dagang. Sedap betul. Itu di antara produk yang istimewa dari Terengganu. Saya pergi sendiri. Saya kata ini salah satu produk untuk dipromosikan. Saya pada itu dekat pantai dia ada apa dia orang kata itu ICT ya. Saya mula-mula merasa apa dia, tapi mereka semuanya segar, dia punya makanan lautnya segar. Ini juga menjadi daya tarikan dan juga satu modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Terengganu. Jadi itu contoh saja, banyak lagi yang lain. Banyak lagi. Experiential tourism adalah menjadi salah satu produk yang perlu kita kedengarkan, kerana keunikan kita yang begitu berbeza dari setiap negeri. Kita cuba pamerkan dan ketengahkan keunikan itu. Apakah antara langkah-langkah berjaga-jaga yang akan terus diamalkan? Kerana kita lihat pagi tadi jumlah kes agak meningkat sedikit selepas hari raya ni. Orang ramai berkumpul. Itu yang saya sendiri baru mengadakan majlis ramah tamah di Kuching. Dan saya nampak begitu ramai, orang beribu orang datang. Ada yang pakai, tapi banyaknya masih lagi memakai mask. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat elakkan bila kita makan, kita bercerita kan. So orang terlalu ramai. Tetapi langkah berjaga-jaga tetap kita anjurkan. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk, dan juga MKN untuk memastikan SOP itu sentiasa ada. Dan kita baru juga merasmikan ada duta pelancong di setiap tempat. Jadi mereka inilah volunteers. InsyaAllah mereka akan ada bersama untuk memastikan kita mematuhi SOP ini. Tetapi bagi saya lah, sebagai individu yang bertanggungjawab, kita sendiri perlu tahu bahawa kita boleh
boleh mengetahui boleh tak saya keluar dari rumah. Itu pertama, kita boleh merasainya sebab kita tidak mahu selain dari tidak mahu menjangkiti orang lain, kita tidak mahu juga merasa tidak selesa, asyik batuk, selsema depan orang. Jadi kita tidak mahu menjadi orang yang akan dirasakan orang akan lari daripada kita. Jadi dia ada dua cara untuk kita melihat diri sendiri. Kalau kita rasa ada kekurangan daripada kita, janganlah kita pergi. Tetapi itu terpulang kepada individu untuk memastikan mereka lah individu bertanggungjawab. Kita dari dulu kita sentiasa mempromosikan menjadi pelancong yang bertanggungjawab. Sebagai orang yang bertanggungjawab, kita sendiri mengetahui sama ada kita boleh keluar bermesra bersama dengan orang ramai. Jadi selain daripada SOP daripada pihak tanggungjawab, kita sendiri mengenakan SOP untuk diri kita sendiri. Jadi tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita sendiri. Betul. Ya. Disebabkan penggunaan MySejahtera mungkin tidaklah begitu rancak sekarang ni, kecuali kalau kita ingin keluar negara. Apakah antara SOP yang terus ditekankan Datuk Seri bersempena dengan majlis seumpama ini? Ya, sebenarnya kita tidak lagi begitu ketat dari segi SOP-nya. Namun SOP seperti yang saya sebutkan tadi, supaya ianya dikekalkan. Kita ada juga penjarakan, tapi tidak penjarakan sosial seperti biasa, tetapi dari segi tempat duduk kita anjurkan supaya taklah begitu. Kita ada dia punya di tengah-tengah tu kita ada penjarakan dia, dan juga dari sudut kita kalau kita berhampiran dengan orang, pakai juga mask lah. So itu mask tu masih ada. Macam kita ni tak ada pakai mask jauh. Tetapi mask tu masih ada. Sentiasa ada dengan kita. Tak boleh lari daripada mask sebab kita tahu kita akan tetap akan berdekatan dengan orang, berhampiran dengan orang. Jadi itu yang akan dipastikan oleh kita ada volunteer nanti membantu untuk memastikan SOP itu masih perlu dipatuhi dan akan diperingatkan. Jadi kalau kita sebut SOP seolah-olah kita ni masih baru lagi dalam pandemik, tetapi SOP-nya tidaklah begitu ketat sekali kerana kesedaran itu perlu ada pada diri sendiri dan KKM menentukan kepada kita apa yang akan kita patuhi. Seperti yang saya nyatakan tidaklah ianya menjadi satu kata orang restriction dengan izin restriction untuk sampai ia tidak menggalakkan orang untuk bersama. Jadi kita mengseimbangkan SOP kita supaya ianya menjadi satu panduan bagi kita menganjurkan aktiviti-aktiviti lain, tetapi ia tak seketat seperti mana kita mengadakan citra warna di Sarawak dulu. Citra warna orang dikenakan sudahlah tidak begitu ramai, tidak boleh ramai, mesti ada RTK test lagi, ada ujian. Sekarang ini tak perlu ujian tu sebab kita rasanya lah sudah sampai ke tahap yang mana ianya membolehkan kita untuk beramai-ramai. Walaupun kes sudah mula naik sikit, tetapi seperti mana yang telah disarankan oleh pihak kesihatan, sebab itu mereka berani membukanya, kerana membuka untuk kita membuka kepada orang ramai untuk berkumpul, kerana di hospital dari segi ICU bed, katil ICU dia tidaklah seperti mana yang kita khawatiri seperti dahulu. Jadi inilah di antara kata orang cautious lah. We have to be cautious. Kita mesti berhati-hati untuk kita apabila kita berkumpul beramai-ramai. Ya, seperti yang Datuk Seri tekankan, ianya semuanya bergantung kepada tahap kesedaran dan juga kawalan kendiri kita untuk terus mematuhi SOP dan melakukan langkah bersiap siaga, khususnya dalam kita berkunjung ke acara yang besar seperti ini, Datuk Seri. Okey, Datuk Seri, mungkin para penonton sekarang ini cukup teruja dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia 2023
2022 di negeri Terengganu ini. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan apa antara konsep dan juga pengisian-pengisian utamanya, Datuk Sri? Ya, sebenarnya ianya ada permulaannya daripada 19 bulan lagi. Sehari sebelum itu. Jadi mereka menganjurkan pelbagai aktiviti tempatan. Itu saya kata di Terengganu ini banyak produknya. Ini saya kena rujuk sini. Saya tak pandai menyebut dia logat Terengganu kadang-kadang kan. Jadi dari segi pengisiannya pada malam hari 19 bulan tu kita ada ceramah macam perdana Forum perdana. Forum perdana. Dia bukan forum perdana tetapi seumpama itu sudah mula pada malamnya. Dan pada hari 20 bulan tu, hari Jumaat tu sebelum malam tu sudah ada aktiviti. Inilah saya kata acara awalannya dia ada Rewang Raya. Rewang Raya bertempat di Masjid Kampung Seberang Takir, Kuala Terengganu. Saya sebut ini supaya mereka orang yang berada di dekat situ boleh mengunjungi aktiviti kita. Dan pada 9 pagi ada melapah lembu. Dan ada persiapan memasak. Ini adalah untuk memberi kepada keluarga asnaf dan juga anak-anak yatim. Itulah dari segi tanggungjawab keagamaan itu masih ada. Dan aktiviti utama juga dianjurkan oleh agensi kita. Kita ada demonstrasi dari segi pameran dan juga adalah program interaktif supaya nak bertanya kepada orang kita, agensi kita mengenai apa yang boleh mereka lakukan dan boleh kongsikan. Dan aktiviti lain seperti tewah ngail. Ini sebab mereka ada laut, ada sungai, pertandingan memancing, temanya memakai kain pelikat dan semutan. Jadi keduanya mereka ada Raja Dayung Terengganu, iaitu pertandingan lumba perahu. Jadi kita ada juga himpunan keris, ada juga gatih busana. Saya tak tahu apa gatih ni. Kalau orang Terengganu boleh mendidik saya nanti apa itu gatih. Lepas tu kita ada pertandingan kambing cantik. Bukan Miss World saja. Kita ada juga pertandingan ayam ratu. Lepas tu ada zoo kampung. Lepas tu gegok damak. Saya tak tahu sebutan tu betul ke tidak. Gegok damak dia kata. Lepas tu tok dekor jangok. Lepas tu kita ada tewah ngail tadi saya sebut. Dan ada lagi. Ini sebab tu saya kena merujuk. Ada bengkel menganyam ketupat nasi. Ada program gasing terbang, Raja Dayung drawbridge, bot berhias drawbridge kan tahu jambatan mereka ada yang boleh buka tu. Jadi mungkin orang tak pernah pergi Terengganu nak menyaksikan ini. Dan pra persembahan bermula dari jam 4.30 petang sehingga jam 6 petang. Lepas tu ada juga tarian, muzik dan nyanyian. Terengganu tu banyak ramai yang berbakat. Pakaian mereka dari segi kerafnya saya amat berbangga melihat bagaimana kostum mereka untuk mereka membuat persembahan itu begitu menarik sekali. Jadi ini juga satu budaya warisan yang perlu dikekalkan di negara kita dan ini di Terengganu. Kita ada juga jamuan rakyat dari jam 6 petang sehingga 8 malam. Lepas tu malam tu ada upacara rasmi lah. Kita menyebut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merasmikan MRTM ini pada 9 malam sehingga 11 malam. Ini saya percaya ini akan secara langsung disiarkan di RTM seperti biasa RTM. Terima kasih kepada RTM. Dan adalah yang menyumbang, kita ada menyumbang, ada juga membuat persumbangan kepada badan-badan seperti seni budaya, NGO lah, dan juga kepada ada mereka membuat persembahan khas pada malam itu. Jadi banyak yang nak kita pamerkan. Saya sebutkan tadi peluang itu juga diberi kepada mereka untuk mengadakan kelas masakan warisan, bengkel menganyam ketupat palas. Saya rasa ramai orang muda, termasuk saya sendirilah, kurang dari segi kemahiran itu untuk menganyam ketupat tu. Dan di
di tempat lain berbeza dengan di Terengganu. Betul. Tempat Palas mungkin lain. Ada daun dia lain. Kalau kita di Sarawak lain daun dia. Jadi masing-masing akan menunjukkan kemahiran mereka masing-masing. Jadi ada juga menganyam ketupat nasi, menganyam ketupat daun tebu, bengkel membuat pulut jantung. Itu saya tak pernah tengok macam mana pulut jantung. Jadi banyaklah demonstrasi membuat ketupat sotong. Banyaknya meleleh liur. Meleleh. Hari ini puasa meleleh. Dah buka puasa petang ni dengan makanan-makanan banyak. Ada juga pertandingan yang dianjurkan. Kukurniol, lepas tu peras santan, musang berjanggut tu saya tak tahu. Apakah itu? Adalah masakan warisan mereka. Panjangnya janggut. Ada juga masakan warisan, mi goreng mamak, lempengnya. Kenapa mi goreng mamak dekat Terengganu memang popular? Saya tak tahu juga. Jadi menganyam ketupat, makan ketupat terbanyak itu pertandingan lah. Makan ketupat terbanyak? Kalau boleh. Jangan lepas tu angin perut. Ada juga pameran, pameran manuskrip Melayu dan nadir berkaitan perayaan penganut beragama Islam. Sebab Terengganu ini lain daripada negeri yang lain. Sama juga negeri-negeri yang lain tu ada keunikan masing-masing. Sebab itu saya rasa banyak lagi kalau saya nak share di sini. Tapi saya rasa penganjuran MRTM ini perlu diadakan di setiap negeri untuk kita melihat sendiri bagaimana keunikan satu-satu negeri ini. Kerana ini akan pada masa ini bagi saya tidak mahu hanya menunjukkan apa yang ada, tetapi sambil kita menunjuk dan mempunyai kemahiran itu, saya mahu rakyat Malaysia ini memanfaatkan daripada kemahiran yang ada itu diuangkan, boleh dijual. Jadi orang pergi ke kampung itu kita tidak dapatlah bagi free saja. Saya tahu dulu tak apa, sikit saja. Orang kita selalu tak apa, sikit saja kita bagi free. Sekarang ini janganlah terlalu banyak bagi free. Jual. Sebab inilah cara kita untuk meningkatkan ekonomi diri, keluarga dan juga untuk negara kita. Sehubungan dengan itu, Datuk Sri, bagaimana kita mewawarkan kepada pelancong-pelancong, kumpulan-kumpulan megafam dan sebagainya supaya datang semula memberitahu bahawa Malaysia is open for business? Ya, sebab itu kalau kita di Motek melalui Tourism Malaysia, melalui semua agensi-agensi kita memang mempromosikannya. Sebab kalau dilihat apabila kita boleh bergerak, memang kerja kita keluar, kita promosikan. Mana-mana pun tempat yang kita pergi, malah makanan, tempat resort orang tak tahu, kita pergi, kita promosikan. Bersama ini juga kita akan lakukan perkara yang sama, insya-Allah. Mereka yang berada bersama kita dari segi tadi FAM group kita, familiarization team kita, ada juga semuanya mempunyai tanggungjawab untuk pastikan aktiviti ini akan menjadi satu aktiviti yang boleh diingatkan oleh pelancong yang lain. Okey, next year di mana tahun depan. Jadi orang akan datang, sentiasa datang. Macam kita menganjurkan iftar. Orang luar daripada negara kita boleh mengingatkan itu. Lama dulu dia pernah pergi. Sekarang dia revisit. Dia kata bila dia dengar, insya-Allah dia akan datang lagi. Ini yang kita mahu. Orang akan datang berulang. Pelancong akan datang ke Malaysia ini berulang kerana daya tarikan ini. Betul. Pelancongan itu bukan hanya untuk pergi ke tempat itu tengok cantik ke tidak. Dia juga nak melihat dan experiential tadi. Experiential tourism ini mereka nak mempunyai pengalaman untuk melihat makanan, merasa makanan kita, dibawa berjoget, dibawa apa. Itu satu aktiviti yang mereka rasa mereka nak terlibat. Ada yang menggunakan pakaian orang kata pakaian kita. Inilah masa kita juga. Saya harap orang yang hadir ke majlis MRTM ini pakailah pakaian baju Melayu, baju kurung. Inilah masanya kita mempamerkan baju kurung, baju Melayu. Di Sarawak 1 bulan pakai baju Melayu. 1 bulan pakai baju Melayu. 1 bulan asal pergi ni. Adalah mungkin yang pakai baju batik, tapi secara umumnya
Pergi Majlis Hari Raya, kalau Terence pergi tak pakai baju Melayu, rasa macam terasing. Tinggal lah Datuk Seri. Saya mengalaminya, kawan saya daripada Penang datang pergi beramah rumah ramah tamah kami. Bila datang situ dia pakai baju biasa. Lepas tu dia rasa macam terasing. Tiap-tiap tahun dia datang, kali ini dia pakai baju Melayu. Wah. Dia datang dari Penang pagi, balik petang. Hanya untuk merasa makanan-makanan yang berbeza. Jadi ini yang kita mahu di Terengganu. Saya nak pastikan orang merasa keistimewaan Terengganu itu. Ini yang kita nak lihat supaya ia menjadi satu program untuk Malaysia keseluruhannya. Tahun depan di mana? InsyaAllah. Jadi kita minta supaya orang Terengganu sendiri juga untuk memanggil, mempromosikan kawan sahabat andai dan malah pelancong-pelancong untuk datang menyertai kita punya program MRTMD Terengganu ini. Ya. Okey, itu keunikan negara kita, Datuk Seri. Ya. Kita satu-satunya negara yang setiap kali musim perayaan kita anjurkan rumah terbuka. Ya. Kita rumah terbuka pada kali ini alhamdulillah cukup meriah. Terbuka kepada siapa saja. Siapa saja. Ya. Tidak mira latar belakang, agama maupun bangsa, Datuk Seri. Seronok. Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri. Ini satu kesempatan yang cukup penting untuk kita sampaikan. Sekali lagi, Datuk Seri, mungkin boleh war-warkan kepada seluruh penonton, keluarga Malaysia menyaksikan untuk datang ke Majlis Rumah Terbuka yang akan dilaksanakan 20 Mei nanti. Ya, saya bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya nak menjemput seramai-ramainya orang Malaysia yang boleh datang ke Terengganu pada 20 hari bulan malam untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia untuk Aidilfitri kita pada kali ini. Hari kali ini di Terengganu, dan datanglah ramai orang yang tak pernah pergi Terengganu. Banyak tempat pelancongan, banyak homestay juga kalau tak dapat hotel. Homestay pun ada, villa pun ada, banyak. Boleh menyaksikan sendiri dan dapat merasai keistimewaan makanan di Terengganu dan semuanya ada di Terengganu pada kali ini. Datang beramai-ramai dengan keluarga, sahabat andai dan kawan-kawan semua. Ya, terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada kita untuk menjemput orang ramai, orang Malaysia untuk datang ke Terengganu MRTM kita. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Saat Pagi Malaysia.